Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bercerita tentang kereta elektrik. Kalau kau bertanya kepada netizen, kebanyakan netizen katakan, "Bang, kami memang ready nak gunakan kereta elektrik, tetapi kami nak kereta elektrik pada harga Myvi ataupun harga Persona." Yes, saya sangat memahami anda apakah yang dimaksudkan oleh anda, dan seterusnya antara soalan lain adalah, "Bang, charging station tak cukup bang? Selagi charging station tak cukup, saya tidak akan beli." Well, kalau kau ikutkan kepada number yang dikeluarkan, di mana sebenarnya jumlah charging station adalah lebih banyak berbanding daripada kereta EV yang ada dekat atas jalan raya sekarang ini. Tetapi mainly dia berada di Klang Valley lah. Dan kalau kau nak pergi ke Pantai Timur sebagai contohnya, kalau kau nak pergi ke utara contohnya, yang itu memang perlukan perancangan di mana kau kena plan mana kau kena berhenti charge, manakah yang kau patut bermalam. Yang ini is about planning. Well, nak tak nak, tugas saya memang kena bercerita tentang kereta lah. Kita kena review. Selain pada kereta ICE, kita ada kereta elektrik. Di mana untuk model yang kita nak review hari ini masih lagi berada di kalangan T20. Yes, masih lagi di kalangan T20. Macam inilah, anggaplah kau tengok video ini, walaupun mungkin ada di antara anda yang masih belum ada kemampuan, anggaplah ini sebagai satu knowledge, satu ilmu, dan tahu, at least kita tahulah sedikit mengenai, orang katakan, kereta elektrik. Dan untuk model yang kita nak review hari ini adalah Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC. So, macam biasalah, sebelum kita bercerita lebih lanjut pasal kereta ini, nak minta sedikit pengeras lah bagi anda yang baru jumpa channel ini. Yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa untuk tekan loceng, dan juga follow jugalah IG, Facebook dan juga TikTok Abang Gan. Abang Gan lah. Di kafe Dodomek ke? Uish, bukan satu, 3 kau beli. Iyalah, saya beli Dodomek ni sebab saya tengok Abang Gan review lah. Dahsyat betul lah kau. Dah lah senang nak cuci. 2 layer, kalis air, kapet pun premium. Siap 3 tahun waranti. Sebab itulah saya terus sambar ni. Satu untuk wife, satu untuk saya, satu untuk parents. Kalau boleh tak adik-beradik pun saya nak beli. Oh, tak sangka aku punya racun. Memang menjadilah. Barang baik kenalah share-share kan. So guys, jadilah pengguna bijak macam bro ni. Nak pilih kapet kereta premium, Dodomek kan ada. Okey, bercerita tentang EV. Ada 2 kategori seperti mana yang saya pernah sebut sebelum ni. Yang pertama adalah memang kereta itu special make buat untuk kereta EV saja. Yang kedua adalah conversion, iaitu daripada model ICE kepada model EV. Kiranya daripada versi petrol ataupun versi diesel dikonvertkan menjadi sebuah model elektrik. So, sama juga untuk model EQC yang ni. So, dia adalah lebih kurang sama seperti GLC. Cuma berbanding daripada GLC kat Malaysia ada beberapa jenis. Ada GLC 200, ada GLC 300, ada GLC 63 dan sebagainya. Tapi berbalik kepada model EV yang ni, EQC, cuma ada satu variant saja, iaitu EQC 400 4MATIC yang datangkan dengan AMG line. Dan untuk yang ini adalah versi 4MATIC. Kiranya ini adalah versi all-wheel drive. Okay? So, untuk design untuk bahagian depan, apa komen korang? Okey ke tak okey? Lawa ke tak lawa? Dan sepintas lalu sebenarnya kalau daripada depan memang kau tak nampak ini adalah sebuah kereta EV. Okay? Biasanya untuk bahagian depan,
untuk kereta EV biasanya dia tak ada ongak angin. Biasanya dia akan tutup sepenuhnya. Tetapi berbalik kepada sebaliknya untuk EQC yang ni, dia ada ruangan ongak angin di mana untuk bahagian grill yang ni, dia ada ruangan angin yang boleh masuk untuk menyejukkan elektrik motor yang sedia ada untuk bahagian dalam yang ni. So, untuk yang lain-lain pun juga, yang ni datangkan dengan multi-beam LED. So, yang ini lampu dia memang cukup-cukup terang, especially kalau waktu malam, lampu ni siap boleh berjoget dan sebagainya. Dan of course, untuk yang ni bagi aku, depan dia aku agak suka sikit lah. Di mana untuk yang ni, dia cuba matchkan lampu dia daripada kiri sampailah ke bahagian kanan. Yang ni lebih kepada daytime running light dan sebagainya lah. Okay, so yang ni logo cukup-cukup besar, tiada masalah. Dan untuk bahagian tepi pun dia ada ongak angin jugalah. So, antara apakah orang katakan AMG line yang ada dekat model EQC yang ini adalah yang ni. Rim adalah rim bersaiz 20 inci dengan gunakan tayar Pirelli. Yang ini adalah rim AMG line. Untuk yang ni, rim bagi aku, yang inilah yang telah mengkantorkan dia bahawa ini adalah kereta EV selain daripada ada biru-biru kat dalam yang ni. So bagi aku, kalau kau tanya aku, rim ni aku tak begitu berkenan sikit lah. Bagi aku, a bit buruk sikit lah. Tapi apa pandangan korang pula? Nyata korang komen, okey? Dan untuk bahagian tepi, untuk make it tahu, ini adalah bosi EQC dengan ada orang katakan berwarna biru. Okey, sah. Yang ini adalah sebuah kereta EV lah. So, untuk EQC ni, dia adalah sebuah model SUV. Dia bukan model sedan, tapi dia adalah model SUV. Di mana yang ini datangkan dengan side step juga. Cuma yang ni dia tak ada orang katakan roof rail dia. So, tapi kiranya side step ni untuk memudahkanlah kalau kau nak panjat sebab dia adalah model SUV. So, senanglah kita nak panjat masuk. So, untuk bahagian tepi, sebenarnya panjang dia adalah saiz dia, dimensi dia lebih kurang sama dengan GLC. Di mana kalau tak silap aku, saiz dia adalah 2175mm. Kalau tak silap saya, dia punya panjang dia. Dan untuk design dia nampak a bit ala-ala coupe sikit lah. Okay? So, next kita pergi pula ke bahagian belakang. So, untuk bahagian belakang, sebelum tu saya nak tanya dulu korang lah. Apa pandangan korang pasal design belakang ni? Cantik ke tak cantik? Kalau kau tanya pada saya katakan okey lah, tak adalah cantik sangat, tak adalah terlalu buruk sangat. Masih dalam di peringkat yang boleh diterima. Dan untuk EQ ni kita cuba nampakkan dia ikut trend seperti mana model-model yang lain lah. Di mana lampu dia memanjangkan daripada kiri sampai ke kanan, match seperti mana yang ada dekat bahagian depan, kiri ke bahagian kanan juga. So untuk bahagian belakang still ada badge EQC 400 dan juga 4MATIC lah untuk bahagian situ. Dan untuk yang ni, dia punya boot space agak-agak besar juga tau. Walaupun dia adalah sebuah kereta elektrik, di sebalik bawahnya adalah bateri, tetapi untuk yang ni boot space masih ada lagi 500 liter. Bagi saya, it's not bad. Bagi korang yang nak cari Dodomax ni, ini ada 3 benda penting aku kena tahu. Yang pertama, kali saya. Yang kedua, mudah nak cuci sebab apa? Dia ada 2 layer. Yang ketiga, dia ada 3 tahun warranty. Okay? So next kita cerita dalam pula. Untuk bahagian dalam. So, untuk bahagian dalam kita nampaklah harga yang kita bayar dekat mana. So, untuk yang ni, dia lebih kepada premium. Dan kalau kita nak bandingkan, kalau kompetitor dia yang paling terdekat adalah BMW iX. So, untuk yang ni, aku rasa kalau antara interior, antara EQC dengan BMW iX, so saya rasakan interior yang lagi mewah, pemenang dia adalah Mercedes lah. So, interior ni nampak a bit mewah. Dan untuk bahagian dashboard dia ni, nampak macam complicated, nampak macam keterlaluan. Tetapi okey lah, untuk yang ni okey lah, tak ada masalah lah. Yang ini didatangkan dengan ambient light lah. Kiranya untuk ambient light ini, this is part of the AMG line punya aksesori juga. So di sebalik yang itu, ada macam biasa, sistem infotainment dibagikan kepada 2 meter dan juga sistem infotainment 10.25 inci. Tetapi sekarang ni Mercedes dah tak guna yang skrin memanjang ni. Sebaliknya dia gunakan skrin yang menegak, macam contohnya macam Mercedes-Benz C-Class contohnya. Yang itu bagi saya yang itu lebih cantik lah berbanding yang ini. Terpulang lah, ada yang katakan wow, tapi depend juga. So untuk yang ni dibagikan kepada 2 lah. Yang ini termasuk dengan Apple CarPlay, Android Auto pun ada juga. So untuk bahagian dalam ni, all infotainment kita nampak kat sini, tetapi salah satu berlainan dengan Mercedes-Benz GLC sebagainya, dia ada satu lagi button iaitu button EQC. So untuk button EQC ni kita boleh tengoklah dekat mana charging station terdekat, berapa kapasiti bateri yang tinggal dan sebagainya. So everything we can set je lah. Dekat bahagian meter pun kita boleh tengoklah range berapa kilometer yang kita boleh jalan lagi lah. So untuk yang ni, untuk dia punya corong ikon dia unik sikit sebab dia datangkan dengan color rose gold. So tak pernah lagi ataupun jaranglah kita jumpa ada color rose gold dekat dalam bahagian interior bahagian sinilah. So untuk bahagian tengah ni still aircon ada 3 zone, kiri dan juga kanan, dan juga bahagian belakang
all menggunakan button-button. Tetapi well, kalau kau tengok dekat mana-mana video, saya lagi suka button-button berbanding daripada tekan-tekan ni. Tekan-tekan ni tak sensitif. Okey? Termasuk dengan touchpad untuk bahagian tengah ini. So, walaupun ini adalah versi EV ataupun kereta EV, dia still ada 3 mod pemanduan. Dia ada 4, Dia ada Eco, dia ada Comfort, dia ada Sport dan juga Individual. Tetapi kalau gunakan Sport ataupun Individual, laju memang laju. Tapi hukuman ni satu lah, bateri cepat dry. Itu je lah. Okay? So, untuk yang lain-lain, still ada armrest yang besar, typical model-model yang katakan Mercedes-Benz. So, menggunakan leather, part of the AMG line punya aksesori juga. So, untuk steering, nampak macam ada pedal shift, tetapi yang ini bukan pedal shift gear, memang tak ada gear. So, yang ni lebih kepada orang katakan braking lah, kepada kat engine braking dan sebagainya lah. So, untuk bahagian tepi, tak banyak cerita, sama juga typical mana-mana model Mercedes pun ada juga. Tetapi untuk bahagian belakang, taklah terlalu besar sangat. Okey lah. So, next kita akan pergi kepada pemanduan. So, akan sharing kepada korang berapakah kapasiti bateri, berapakah horsepower, berapakah torque. Dan paling penting adalah dia punya, walaupun kereta ni berat, 0 to 100 dia power weh. Okey, berapakah power kereta ni? Okey, so untuk yang ni digunakan bateri 80 kW, dual motor powertrain, all wheel drive. Yes, it's a 4matic. Kuasa dia adalah 408 horsepower, 765 Nm torque, 0 to 100 5.1 saat, top speed 180 km sejam. Bukan top speed aku nak cerita, tetapi torque dia babe. Semua saya maklum, kereta EV torque dia memang instant torque, memang tinggi berbanding daripada ICE car. Tetapi apa yang akan membuatkan aku surprise adalah, walaupun kereta ni berat 2,175 kg, almost 2.2 ton. Kau nak tengok macam mana dia punya laju. Okay, so aku akan tekan tanpa aku perlu pergi ke mode apa-apa, comfort mode. Gila. Easy, 14, 15, 16, easy. Tetapi top speed 108 lah. Tetapi kau kena tahu, kau tekan macam tu boleh. Hukuman dia satu je, bateri cepat dry. Itu maksudnya bateri cepat habis lah. So that's why orang yang buat kereta EV ni adalah orang yang sangat-sangat cermat sebab dia nak jimat bateri. Okay, kita pergi ke sport mode. 3, 2, 1. Well, macam katakan instant torque, so memang tak ada delay apa-apa. Tetapi saya aku realize lah, untuk speed yang lebih rendah, torque dia lebih cepat. Nampak G-force dia lebih tinggi berbanding daripada kalau speed yang berada 100 lebih ke atas, dia a bit slow sedikit lah. Okay, next, how the field driving. So field driving, manangkan kereta ni agak berat tau, 2.2 ton, almost 2.2 ton. So kalau kau bawa laju and kau nak brake, tolong jarakkan distance korang dengan kereta depan. Sebab once kalau brake, dia perlukan masa yang lebih panjang untuk berhenti sepenuhnya. Apabila weight berat tu ditolak ke bahagian depan, so kau kena brake kau tu kena betul-betul ni. Kau jangan betul-betul rapat baru kau brake. So itu cari nahas sama dia. So yang ini kau kena lebih cepat sikit untuk kau brake lah benda tu So however, you have a pedal shift here. Pedal shift ni bukan pertukaran gear dan sebagainya, tapi dia lebih kepada macam like it's not about one single pedal, tapi macam like dia tolong you braking lah, something like that lah. So dia tolong kau braking, and at the same time dia charge jugalah. Okay, so overall dari segi driving, bagi aku tak ada masalah. Kereta ni is okay, sama typical seperti Mercedes-Benz, sama seperti macam GLC, tidak ada banyak perubahan, kecuali dia ada torque yang sangat-sangat tinggi. All is good, kecuali satu benda saja, iaitu suspension kereta ni bagi aku sangat-sangat lembut. Especially kalau kau lalu dekat bumping, kau kena almost stop sepenuhnya ataupun dalam kelajuan 5 km untuk kau lalu. Kalau bumping yang lebih tinggi, risiko untuk orang kena tak kena sagat, tapi untuk yang ni kena risiko dia sangat-sangat tinggi. Kena sagat sampaikan kau satu tahap kau kena brake sepenuhnya,
baru kau boleh lalu. That is the right way lah. Tapi kebiasaannya hakikat tak ada pun orang brake sebenarnya baru lalu. At least dia ada 5 km atau 10 km. Oh, benda tu untuk dia, orang kata kan, untuk dia lalu benda tu kan. So untuk yang tu okay for me lah, boleh lah. Tapi bagi aku not the best EV yang option yang saya ada. Dengan harga dia 388,888. Kalau kau bertanya pada aku, kalau aku ada duit untuk se-amount, aku ada 400,000 ke whatever ke, I think the EQC is not my top priority, di mana aku tidak akan meletakkan berada di ranking yang 3 tak atas. Sebab I think have that money, you have another option yang kau boleh investkan, yang kau boleh letakkan dekat kereta yang lebih berbaloi lah. Once aku cakap itu, aku rasa fan-fan Mercedes mungkin akan marah aku. Tapi well, beli kereta ni bukan sehari dua punya cerita. Beli kereta ni memang buat loan 5 tahun dan sebagainya. So itu ada 7 tahun dan sebagainya, itu kita nak cerita. Tapi at the end dia, belilah apa yang kau suka. Macam biasalah, kalau kereta ada yang bagus, ada yang sini kurang, ada yang sini lebih, ada yang sini kurang. This is normal lah. Same situation untuk kereta yang ini juga. Untuk yang ni warranty 4 tahun unlimited mileage, ataupun bateri dia 8 tahun 160,000 km, which one come first benda tu. And after that cuma satu je lah masalahnya lah, untuk nak charge. Okay, for me the best charging station adalah dekat rumah. This is true. Okay, so kita gunakan wallbox dan sebagainya. Tetapi menjadi satu masalah adalah dekat luar, sama ada AC or DC fast charging, or orang katakan slow charging dan sebagainya. Dekat luar terlalu banyak provider, di mana kau pergi dekat charging station ni, dia ada app dia sendiri. Kau pergi ke charging station ni, dia ada app sendiri. Kau pergi ke charging station ni, dia ada app sendiri. So kiranya at least bagi pengguna-pengguna EV, kau kena ada 6 ataupun 7 ataupun 8 app, different app yang kau boleh gunakan. Dia sama juga macam e-wallet yang sedia ada. Ada Touch 'n Go, ada Boost, ada Grab, ada macam-macam lagi lah yang kau boleh bayar. Tapi at the end ni, the good thing, kau boleh linkkan dengan Duit Now. Kau guna app apa sekalipun, kau bayar pakai Duit Now, kau dah boleh guna dah. Tapi untuk right now, EV sekarang ni tidak pergi begitu. So kiranya kau tak tahu yang ini guna app apa, sampailah kau situ kau baru tahu, oh ini app apa. Atau kau guna plug share, kau boleh tengok location itu guna app apa. Kau dah standby, kau dah install siap-siap. Kau kena register siap-siap, kau kena masuk credit card siap-siap, kau kena masukkan payment siap-siap benda tu. So itu yang a bit leceh lah. Yang itu yang aku rasakan mungkin number tak besar. So tak boleh buat apa lah. Kalau number besar mungkin dia boleh buat lah, macam mana Touch 'n Go buat lah benda tu kan. Well, itu je lah pandangan aku pasal kereta ini. At the end, jawapan aku, if you have that money, adakah saya akan beli? Jawapan saya katakan maybe not. I have another option yang mungkin yang lebih baik lain. Alright, so sampai sini saja video kita pada kali ini. Again, if you ask me, adakah aku ready untuk pergi ke EV? My answer is yes. If you ask me, with that budget, I have another option. Okay, so I think sampai sini saja video kita pada kali ini. Macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ini, masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa untuk tekan lonceng. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye bye semua. Assalamualaikum.